Tuan-tuan dan puan-puan, NKRA ke-6 merujuk inisiatif membenteras rasuah. Rasuah mampu menghancurkan negara dan melemahkan integriti institusi nasional serta menjadi penghalang besar kepada wawasan negara. Menyedari hakikat ini, kerajaan tegas memulakan perang terhadap rasuah semenjak tahun 1967 apabila tertubuhnya Badan Pencegah Rasuah dan kini diperkokohkan lagi dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Hari ini Malaysia merupakan satu-satunya negara yang menjadikan usaha membenteras rasuah sebagai penunjuk prestasi utama atau KPI negara. Inisiatif NKRA membenteras rasuah telah menunjukkan keberkesanan apabila kedudukan indeks persepsi rasuah oleh Transparency International negara telah bertambah baik 6 anak tangga kepada kedudukan 54 pada tahun 2012 dan berada kepada kedudukan ketiga dalam kalangan negara ASEAN. Melalui penubuhan 14 mahkamah session khas dalam tempoh 3 tahun yang lalu, lebih 400 kes rasuah telah dibicarakan dan daripada itu, hampir 260 kes telah berjaya diselesaikan pada akhir tahun 2012. Selanjutnya, dalam usaha untuk meningkatkan ketelusan dan integriti proses pilihan raya, saya selaku pengurusi Barisan Nasional telah menandatangani ikrar integriti pilihan raya bagi memastikan PRU 13 bebas dan telus. Untuk itu, saya menyuruh kepada semua parti politik supaya walk the talk dan mempunyai keberanian moral untuk menandatangani ikrar yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, NKRA ke-7 ialah mengurangkan jenayah bagi memastikan rakyat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Kerajaan telah melaksanakan prakarsa membenteras jenayah. Saya ingin melaporkan bahawa kita telah berjaya mengurangkan kadar jenayah hingga 27% dalam tempoh 3 tahun. Kerajaan akan memastikan Polis Diraja Malaysia akan ditingkat upaya dan distruktur sesuai dengan keperluan memerangi jenayah moden. Pasukan polis akan ditransformasi daripada hanya sebuah pasukan keselamatan kepada pasukan perkhidmatan kepolisian yang berorientasikan masyarakat. Jelasnya perkhidmatan polis tidak akan berjaya tanpa sokongan rakyat. Maka saya ingin menggesa seluruh rakyat untuk berganding bahu dengan pihak polis dan pihak berkuasa yang berkenaan kerana keselamatan dan keamanan negara merupakan tanggungjawab bersama. Rakyat Malaysia yang dikasihi, seperti mana yang saya sebutkan pada tahun lepas, hubung kait antara model baru ekonomi, prakarsa pembangunan strategik, program transformasi ekonomi, 12 NKA dan 152 EPP bolehlah diumpamakan dalam analogi berikut. Model baru dan prakarsa pembangunan strategik bolehlah diibaratkan sebagai lebuh raya, manakala ETP merupakan kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya membawa kita ke destinasi akhir, iaitu sebuah negara maju berpendapatan tinggi. NKEA di bawah ETP ialah bahagian-bahagian enjin kepada kenderaan tersebut, manakala EPP ialah bahan api atau fuel yang akan menggerakkan kenderaan ini. Untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju, kesemua komponen termasuk kenderaan, enjin, bahan api dan lebuh raya hendaklah berada dalam keadaan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pencapaian program transformasi ekonomi pula, saya berbesar hati dan berasa bangga menyaksikan sektor swasta memainkan peranan yang penting sejajar dengan aspirasi dan harapan kita.
Sejak pelancaran ETP pada lewat tahun 2010, kadar pertumbuhan pelaburan swasta telah berkembang lebih 3 kali ganda, mencatat peningkatan sebanyak 22% pada tahun 2012. Selari dengan matlamat ETP, di mana sektor swasta memainkan peranan utama sebagai pemacu ekonomi negara, nisbah pertumbuhan pelaburan swasta terus mengalami peningkatan konsisten. Jika pada tahun 2009, jumlah pelaburan swasta hanya merangkumi 52%, angka ini telah meningkat kepada 58% pada tahun 2012. Ini adalah bukti keyakinan sektor swasta yang semakin meningkat terhadap inisiatif transformasi nasional. Angka menunjukkan pada tahun 2012, pelaburan swasta telah mengatasi sasaran dengan mencapai jumlah 139.5 bilion ringgit dipacu oleh perbelanjaan modal yang tinggi dalam sektor pengilangan, perkhidmatan dan pelumbungan. Pelaburan swasta penting kerana ia mempengaruhi kadar pertumbuhan ekonomi negara. Kerancakan pelaburan swasta yang lebih besar berkadar langsung dengan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi. Pertumbuhan akan menjana kekayaan nasional. Kekayaan yang terhasil ini akan membolehkan kerajaan menjayakan lebih banyak inisiatif yang memanfaatkan rakyat.